So baca sama-sama soalan yang ketujuh. Okey, soalan ni soalan tajuk apa? Mohon respon dekat ruangan chat. Tajuk apa soalan ni? Jelas tak suara cikgu? Okay, clear ah? Jelas ah? Okey, soalan ni tajuk apa? Ni tajuk form 4 tajuk apa? Bab mana? Okey, yes, solution triangle. Okey, sebelum ni kalau tajuk ikutkan KSSM, okey, ikutkan format sebenar, dulu ke BSM, tajuk ini hanya keluar dekat kertas 2 sahaja, bahagian C. Tetapi sekarang ni mungkin cikgu tak pasti sebab dia boleh keluar dia kat mana-mana dah. Mungkin paper 1 boleh jadi ada tajuk solution triangle. Tajuk ni solution triangle, penyelesaian segitiga. Kita tengok soalan. Dia kata ni Raja 7 menunjukkan pelan sebuah tanah pertanian berbentuk segitiga ABC milik Pak Cik Amir. Walaupun soalan panjang-panjang, kamu jangan takut untuk jawab soalan. Okey, baca lepas tu highlight mana maklumat yang penting, lepas tu label dekat gambar raja, mana maklumat yang telah tak ada ditulis dalam gambar raja. Okey, ini memang segitiga tapi ini dia ditanam dengan apa? Tanam dan terung, right? Dia dah bagi tahu dah menggunakan bahagian tanah APQ. Okey, yang ini APQ ni, okey, untuk menanam terung. Okey. Okey, lepas tu bawah ni dikata selebihnya akan ditanam dengan pokok pisang. So diberi AP adalah 50, dah label siap-siap. AQ 60 sudah di label. Okey, lepas tu AB adalah 80. Dia 85 tambah 30, 80 lah. Sekarang ni dekat AC adalah 130. Dari A sampai ke C adalah 130. Maka apa panjang QC? Berapa panjang QC? Makan Kumar kenapa? Tadi bab 9. Okey, dia kata 9. So sekarang panjang QC berapa? Di maklumat diberi sini AC adalah 130 di sini. So A ke C adalah 130, right? So QC berapa? QC kita boleh 130 tolak dengan 60, right? 130 tolak 60, 70 lah. Betul? Kita tak ada maklumat, tak ada, kita boleh highlight. Tak mungkin kita akan gunakan. So kita tulis dulu. Okay? Seterusnya dia kata apa? BC 140. So dah ada. Okay, apakah soalan dia nak kita buat? Dia kata hitung. Okay, calculate. Calculate what? Jumlah luas ABC yang dimiliki oleh Pak Cik Amir dengan menggunakan rumus Heron. Okay, keywords. So the area, kalau yang English tu, yang DRP kelas DRP, lebih kurang sama lagi lah. Okay, dia kata nak area ABC and using Heron's formula. So mesti guna Heron's formula lah, tak boleh guna 1/2 AB sin C tu. Okay, Heron's formula tu memang tidak diberikan dalam senarai rumus yang satu helai tu. So apa yang kamu buat, kamu kena hafal lah. So sekarang ni kita mula jawab, kita nak cari ABC. So ingat tak Heron's formula? Heron's formula ada dua kan? Satu kita kena cari apa? Cari S, lepas tu baru ada area. Betul tak? So kita nak cari S dulu. Apakah S dia? Rumus untuk S? Heron's formula? Kita perlukan dua kan? Siapa boleh cuba type dekat ruangan chat? Kena hafal ni. That's why kamu kena cuba hafalkan Heron's formula. Cari S dulu. Tak ingat tu cepat. Buka buku kamu. Pergi cari. Jangan setiap kali cikgu bagi. Lepas tu kamu tak ingat pula. Masa exam, kamu yang kena buat, bukan cikgu tau. Jadi kalau cikgu boleh hafal, kenapa you tak boleh hafal? Right not? So cepat. Mohon respon dekat ruangan chat. Apakah rumus untuk S? Malam ni megat tak ada ya? Syariah, what's the S? Afika. Okay, Arwin dah bagi. A tambah B tambah C bahagi 2. Yes. Okay. A tambah B tambah C bahagi 2. Senaraikan sebab kamu tidak diberikan rumus. So kamu senaraikan rumus di kertas anda dulu. Nanti baru masukkan nilai. Okay. Area pula. Guna Heron's formula punya area. Ingat lagi tak? Ada square root, right? Ada satu square root. Yang luar tu square root. Dalam tu apa? Dalam tu apa? Kita dah cari S. Makna dalam area formula tu kita perlukan S juga, right? So S. Ingat mudah aja. S. Lepas tu dalam kurungan S tolak A. Ya. S minus A. Yes. S minus A. Lagi? S minus B. S minus C. Yes. S minus A. S minus B and S minus C. So ini adalah rumus untuk mencari area. Ini kita panggil Heron's formula. Okay. So kita tak di soal ni rumus tak bagi ya. So kamu kena hafal. Okay. Square root Awin dah square root S minus A minus S minus B S minus C. Yes, good. Okay. So sekarang ni ABC. Okay, ABC sekarang kita nak cari area mana? Kita nak cari area yang
ditanam terung, right? ABC, right? So kita nak bahagian di sini. Kita nak kawasan sini. So kita nak yang di highlight tu. So S tu akan sama dengan apa? A tu dia berapa? A dia jumlah luas dengan menggunakan Heron's formula, betul kan? Dia luas sedikit tanah, maaf, highlight salah pula cikgu. ABC yang besar, bukannya ini APQ. Betul? Tak ada orang tegur kat cikgu, boleh buka mic terus bagi tahu cikgu kalau cikgu silap ke mana-mana. Okey, dia nak yang besar ni, segitiga ni. Okey, yang besar ni ABC. So panjang A dia berapa? Tadi sini berapa tadi? AC tadi berapa? Dalam maklumat cikgu copy kat sini. Tadi ini adalah 130 kan? Betul tak? So ABC kita dah ada. Panjang sini pun ada. Jumlahkan kita dapat 80. Lepas bawah ni adalah 140. So tak kisahlah mana satu A, mana satu B, mana satu C. Yang pentingnya panjang tiga sisi ini sudah ada. Kalau you nak ikut dia senanglah. A, ini A lah. Opposite dia. Okay. Ini B, opposite ni 130. C adalah 80. Kalau kamu nak ikutkan opposite tu, cosine, sine rule dengan cosine rule semua tu yang guna ABC tu kan. So A 140 tambah dengan B. What's your B? Your B is 130 plus 80 then divided by 2. So press your calculator. What's your value of S? Cepat-cepat semua tekan calculator anda. Jom buat sama-sama sebab kamu tak buat lagi kan. Cikgu tanya ada siapa yang dah cuba, semua senyap aja. Mana yang belum buat lagi? Cepat buat. Type dekat ruangan chat. Apakah jawapan dia? 140. Yes, Afika, good. Okay, cepat respon. 175. Okay, lepas kita dapat S, kita nak cari dia punya luas lah. Right? So kita guna rumus ni lah. S dia adalah 175. So A kita guna balik lah. A 140. B 130, C 80 ini. Okey. Kalau kamu takut keliru, kamu boleh nyatakan dulu ataupun tuliskan dulu. A sama dengan 140, B sama dengan 130, C sama dengan 80. You boleh tuliskan, tak ada masalah. Okey, supaya bagi tahu anda apa itu ABC. Kalau kamu rasa nanti confused, right? Kadang-kadang kamu dah buat tu tak tahu macam mana satu kan. Okey, so kita seterusnya masuk semua nilai ini dekat rumus area tu. So 175, your 175 minus 140 dan multiply ini darab antara tiga bracket tu tak ada apa-apa simbol tambah tolak tu. So itu adalah darab. Okay, multiply So 175 tolak 130. Tak cukup. Kena panjang Jangan kamu punya square root tu tergantung pastikan dia cover semua. 175 tolak lagi 80. Jangan ada yang buat square root sampai macam ini saja. Masa exam. Kalau sampai macam ni saja, separuh saja kira salah. Kalau kamu buat macam ni saja salah. Okay? Nanti kamu pun mungkin silap. Kamu 175 hanya darab tu 175 tolak 140 tu you square root part of it only. Okay? You're supposed to square root the whole thing. Okay, jangan malas nak tulis sampai square root hujung tu. Okay, sekiranya kamu salah tekan jawapan, masukkan nilai ni dalam calculator. Sekiranya jawapan ni silap, this one your answer is wrong here. You will refer back to the first line. Kamu punya langkah kerja. Okay, langkah kerja kalau kamu buat sekerat macam ni tu, salah lah. K1 pun tak dapat. Okay, so hati-hati. So kena sambung sampai habis. Jangan ada peluang untuk hilang markah. Sekarang ni boleh tekan terus kamu punya calculator. Apakah area dia? Kalau tak mahir guna calculator, boleh buat satu dulu. 175 tolak 140 berapa? Tulis lagi satu line. Kalau dah mahir, boleh sekaligus. Sekali type dalam square root 175. Lepas tu dan seterusnya lah. So what's the answer? Now you try on with your calculator at the same time. Okay, give your answer in the chat. I'm waiting for that. Kalau kamu dah cuba sebelum kita bincang, lebih cepatlah kan? You just check your answer. Okay, I will show you working, then you check your answer. Tapi kamu tak cuba. Okay, Awin dah bagi jawapan dah. 511 7.07. Afika pun sama. Dan lain tu macam mana? Dapat jawapan sama ke? Okay, dekat ruangan chat tu jangan type, jangan copy jawapan kawan tu, copy paste Make sure you use a calculator and try Yes. 5117
5,117. 07. Jangan lupa ini luas, tuliskan unit. Okey, sentimeter persegi. Okey, kita dah selesai bahagian A, right? Bahagian A ni berapa markar? Bahagian A ni ada 3 markar. 2 markar aja. 2 markar sahaja untuk bahagian A. Bahagian B baru 3 markar. So macam mana 2 markar tu? Di sini kalau kamu boleh tuliskan ini 1 markar. Kalau ikut skema yang cikgu dapatlah. Okey. Ini pula dapat N1 di sini. So 2 markar lah untuk bahagian A. Okey, seterusnya tengok balik bahagian B dan jawab apa pula. Luas kawasan tanah yang akan ditanam dengan terung. Okey. Maknanya nak tanam terung sahaja. So they want this area. Just now the highlight, the yellow is the whole thing, right? Now they want to with the terung saja. So maknanya cikgu highlight dengan warna merah. This one. They want this part ni. How to do it? Nak area, right? Area kita dah ada lah. Kalau kita nak guna kalau kita tak nak guna Heron's formula. Sebab soalan ni boleh guna Heron's formula tak nak cari area? Boleh ke tak boleh? Can we use Heron's formula to find this triangle? Kalau tak nampak tu, kamu boleh keluarkan segitiga tu. You can take it out, then take out the informations. Okay, you have A here, P and Q. So the length here is 50 centimeter. Sorry, not centimeter, M. 50 meter, and this is 60 meter. Okay, so I want to find the area. Kita perlu maklumat apa lagi untuk dapatkan luas segitiga ini? Boleh tak guna Heron's formula untuk mendapatkan luas segitiga ini? Soalan 2, bahagian 2 ada suruh guna Heron's tak? Tak ada kan? So kamu boleh guna mana-mana satu rumus. Tapi sekiranya kamu nak gunakan Heron's formula, adakah kamu mampu guna rumus tersebut? Boleh tak guna rumus tersebut untuk mencari area? Mohon respon. Can you use that formula to find area or not? Boleh. Kalau boleh, apa yang tak ada tu? Maklumat kena ada 3 sisi, right? We must have the length of the side of the 3 sides of triangle, only we can use the Heron's formula. Kita perlu ada A, B, C. Tapi sini ada 2 saja. So macam mana kita boleh dapatkan dia punya PQ? Kita perlu cari PQ dulu. Betul tak? Kita tak ada PQ. Kalau ada PQ, boleh kita terus guna Heron's formula untuk carikan panjang rumus, luas. Tapi ini tak ada kan? Tak ada PQ, right? So macam mana? Awin, boleh lagi guna Heron's tak? Sekarang kita dah dapat apa? Kita dah dapat luas untuk segitiga yang besar itu. Daripada segi yang 3 yang besar itu, kita boleh dapatkan maklumat satu lagi dengan menggunakan area ni. Ni area yang kamu cari tadi. Kamu boleh menggunakan area ni dengan segitiga yang warna kuning tu, yang besar ini. Okey? Kamu boleh cari mana-mana sudut sebenarnya. Sebab kenapa? 1/2 AB sin C. Kita ada satu rumus lagi adalah area equal to 1/2 AB sin C, right? Betul tak? So sekarang ni kita nak cari yang warna yang cikgu highlight dengan merah itu kita perlukan sudut ini untuk mendapatkan luas bagi segitiga yang ditanam dengan terung. Okey? So macam mana kita dapat sudut itu? Kita boleh menggunakan ini. AB sin C kan makna kita perlu ada panjang sisi ini, panjang sisi ini. Sorry bukan ni sebab kita nak besar. Kita guna rumus ni kan, dia segitiga. So kita perlukan panjang sisi ini dengan panjang sisi ini. Okey, so kita guna 1/2 darab dengan 130 kali 80 sin C itu adalah sebenarnya BAC, sudut BAC. Kita nak cari sudut. Kenapa kita nak cari sudut ini? Sebab kita nak dapatkan sudut ini untuk mencari luas bagi APQ. We want to get the area for the smaller triangle which is planted the brinjals. Okay? Yang terung tu. Boleh? Kalau nak guna A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah C kuasa 2, boleh ke? Tak boleh kan? Ini bukan segitiga bersudut tegak. Okay, Awin. Cari PQ tu kalau you nak guna itu sebab dia bukan sudut tegak. Kalau you nak guna A tu, nak guna Pythagoras, you kena pastikan yang ni ada kena buat macam ni. Tapi you tak boleh pastikan sebenarnya itu adalah sini tak tahu dia sama ke tak sama. Okay, you're not sure whether is that untuk kalau kamu buat separuh itu separuh ke tak. Lepas tu tinggi ini kamu pun tak ada. Betul tak? Kalau tinggi tak ada macam mana kamu boleh dapatkan Pythagoras? Tak boleh kan? Sebab kita PQ kita tak ada. Faham, Awin?
Kenapa kita tak boleh guna A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2? So maklumat yang kita tu tak cukup untuk kita menggunakan cara tersebut. So, cikgu dah padam tapi tak. So, apa yang maklumat yang kita cukup adalah untuk cari ini sahajalah. Untuk carikan sudut di sini. Untuk dapatkan sudut ini. Okay? So, kita guna cara ni ya, BAC. So, kita tekan ke area tu berapa? Area kita dah cari dekat bahagian A, iaitu 511.07. Okay? So, kita nak dapatkan sudut itu. So, kita pindah-pindah je lah. Kalau nak mudah, kita biarkan macam ini. Selesaikan dulu 1/2 kali 130 kali 80. Ni 130 bagi setengah dulu. Okey, you biarkan 80 sin ini. Kalau dah biasa pindah-pindah tak ada masalah. Kali setengah bawa sana jadi berapa? Cuba carikan. Kalau dah nampak tu sebenarnya macam ini. Kalau nak senang, kita terus dapatkan sin dia. Okey, sin BAC akan sama dengan 117.07 bahagi. Okey, bagi apa? Bagi 130 kali 80. Ini setengah tu kita boleh bawa sana dulu, setengah. So sama dengan berapa? Sekejap cikgu silap kat sini. Betul tak? Ini bukan 117, kena 1 dari setengah kan? Ini darab dengan setengah, tadi bahagi. Sekejap 2. Betul? 1/2. 1/2 ke darab 2. Okey, cuba dapatkan jawapan dia. Apakah BAC? Kalau tak nampak macam ni, kamu pindah satu-satu lah. Kalau tak nampak tu, pindah satu-satu. Okey, ini 80 kan? Kalau siapa tak nampak tu, kamu boleh buat macam ni. Ini 130 kali 80, ini boleh pindah ni kan? This one, ni boleh ringkaskan ni jadi 40. 40 kali itu jadi 51107 bahagi dengan, ni macam ni pun boleh. Okey? Macam ini pun boleh. So, tekanlah kamu punya shift sign 511.07 bahagi dengan 130 untuk dapatkan sudut dia. So, apakah sudut dia? Cepat, kalkulator mana semua? Cikgu pun nak try cuba kalkulator. Betul ke? 511.07 Apakah jawapan dia? Dapat berapa? 511. Bukan Alia Husna, yang ni adalah tadi kan? 51. Cikgu okey. Cikgu kurang 1. Okey, betul-betul. Thank you Alia Husna. Kurang di sini kurang 1. Okey. 5111. Okey. 51121 saja. Sudah mabuk cikgu. 5117.07 bahagi ini. Terima kasih Husna. Ini 7 Okey. Cuba balik. So apakah jawapan dia? Sudut dia? Yang lain tu macam mana? Ada buat sama-sama ke? Come on faster. Okay, give me 5. Okay. Lambat respon. Semua dah mengantuk. Ya. Berapa orang angkat tangan sahaja? Give me 5. Okay. Alia Dayana mana? Tangan tak angkat. Shano, where are you? Missing? Raise your hand. Ada Alia Dayana. Tak ada angkat tangan punya. Itu lah. Alisa, where are you? Ada. Okay. Shano, where are you? Shano tak ada. Okay, thank you. You can put out your hand. Okay, cikgu nak tahu sahaja sama ada kamu ada depan komputer ataupun tidak. Ada respon terus ke tak? So, apa jawapan? Okay, Alia Husna dah bagi 79.75. Yang lain tu macam mana? Dapat tak? Yes, answer is correct. The angle is correct. Okay, 79.75. Okay, Syafriza, Afika, Tasha boleh turunkan tangan dah. Okay. Ya, semua dapat 79.75. Okey. So kita dah dapat yang ni 79.75 di sini, maka kita dah boleh cari luas. Okey, dalam tengok satu soalan tu lama sangat dah. Kita nak siapkan exam macam mana ni? Boleh siap ke dalam masa yang diberikan? So kamu kena cepat. Yang pentingnya kamu kena buat banyak latihan. Okey, kalau kurang latihan tu memang lambat nak respon lah. Lambat nak terkeluar idea macam mana jawab kan. So kita nak cari area untuk APQ ataupun segitiga yang ditanam dengan terung. So kita guna baliklah 1/2 AB sin C. AB tu 50 kali dengan 60 kali dengan sin 79.75 darjah. Okey, tekan kalkulator. Dah tulis sengit dah cikgu. Okey. So tekan kalkulator. Okey, berapa dapat? Cepat type dekat ruangan chat. Ini faham cikgu ni dah ambil ni AB sin C. Yang kalau AB setengah AB sin C tu ingat sudut itu mesti sudut kandung sudut kandung antara dua
panjang sisi yang kamu tuliskan itu. Ini adalah 50-60 kan? Ini sudut kandung. Okey? So dapat berapa dia punya luas? Cepat. Okey, Afika 1476.06. Yang lain? Betul ke? Okeylah, betul. Okey, Tania yang dapat. Okey. Maknanya kamu memang ada tekan kalkulator lah, ada cubalah. Kalau yang tak respon tu, nanti cikgu tak tahulah kamu sama ada kamu buat ke tak. Okey, tak, tadi Afika bagi 79.76 je. Kenapa you dapat 76? Salah round off ke apa? Salah round off ke? Kalau you kamu guna 5117.07 tu memang akan dapat tepat 79.75. Kalau dapat 76 tu mungkin kamu ambil yang luas tu yang panjang sikit lah. Maknanya kamu bukan ambil ni. Mungkin kamu ambil panjang lagi 07, belakang ada lagi tempat puluhan tu. Okay, so dia akan lari sikit. So 1476.06. Yes, okay. Betul Husna. Okay, betul Awin. Okay, yang dah type tu semua betul lah. Bagus. So itu saja. Macam mana dapat lagi 3 markah. Dia 3 markah dia dekat sini lah. Okay, 1 markah dia bagi dekat ni. Dapatkan sudut di sini. Dia bagi kamu N1. Ini dapat lagi K1 di sini. Ini dapat lagi N1 di sini. So 3 lagi. So jumlah tu adalah 5 markah untuk soalan ni. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Untuk soalan 7, 5 markah. Right? Ni kan. 5 markah di sini. Okay. Sebab cikgu tunjuk kenapa cikgu nak kamu tahu tempat mana yang kamu boleh dapatkan markah dalam ujian sebenar nantilah. So semua rumus tu perlulah ataupun langkah kerja perlu tunjuk. Okay. Jangan terus kepada jawapan. Okay. So kita pergi soalan seterusnya. Ini soalan tajuk apa? Soalan 8. Ini 3 ada 6 markah ni. Tajuk apa? Tajuk cepat. Boleh buka mic. Kalau nak cepat tu terus buka mic untuk respon. Tunggu kamu type dalam masa kan. Okey. Soalan tajuk apa ni? Soalan 8. Tajuk mana? Bab 1. Yes. Okey. Bab 1 tu apa? Fungsi lah kan. Function. Okey. Function. So ini fungsi ni dia bagi fx, bagi gfx. Kalau fx fungsi yang satu lagi lah, gfx. Fungsi apa? Fungsi gubahan. Okey, fungsi gubahan. Okey. So sekarang ni soalan ni, baca soalan dulu. Kita nak buat apa? Dia menunjukkan fungsi f dengan memetakan kepada set A kepada set B. Dan pula G yang memetakan set B kepada C. A maps to B and B maps to C. A maps to B, which is your f, function f. Okay, fs. Okay, this is gx. Okay, when that is a composite function, apakah composite function ini? Kalau ikutkan gambar raja ini. Ini fgx ke gfx? Selalu pelajar keliru tau. Kita nampak gambar raja ni arrow diagram. This is arrow diagram. When they say fg here, they will thought that this is fgx. Okay, sebenarnya kita tengok belakang dulu. gfx. Ini salah. Ini adalah gambar raja ni gfx. Kalau ikutkan dia punya arrow diagram yang pertama, F2 sama dengan berapa? F2 sama dengan berapa? 2 peta kepada nilai apa? Ini benda yang asas. Sebab apa? Fx equal to y yang tu kan. F songsangan tu. Itu ada songsangan. Itu kita soalan mana ada songsangan tu? Soalan, tengok balik soalan mana? Soalan 6. Soalan 6, soalan betul. Soalan 6. Okey, soalan 6 songsangan. F2 sama dengan apa? Tengok berapa? F2 sama dengan 3. Ini adalah maklumat yang kita boleh dapat daripada gambar rajak sebelum kita nak jawab soalan. Okey, kalau ini adalah fungsi G kan? So maknanya G3 adalah sama dengan 7. So macam mana pula kalau GFX? GFX atau GF2 sama dengan berapa? Ini X anda lah, ini X. GF2 sama dengan berapa? GF2 sama dengan, boleh siapa respon? GF2 sama dengan berapa? Yes, GF2 adalah sama dengan 7. So ini adalah nilai yang kamu boleh diperolehi berdasarkan gambar raja anak panah ini. Okay, so sekarang ni kita tengok. Dia diberi fungsi fx, diberi fungsi dengan gubahan gfx. Sekarang ni dia nak cari nilai h dengan nak mencari nilai k. Okay, so h tu kita tengok. Yang pertama sebab dia fungsi diberikan adalah f. Jangan guna merah, cikgu guna hitam. Okey, kejap tukar warna. Fx sama dengan hx tambah 1. Sentiasa rujuk betul-betul fungsi yang kamu tulis salin tu kena salin dengan betul. Kadang-kadang
kamu nak pindahkan fungsi yang diberikan dalam soalan tu saling ke bawah tu salah. Hilang salah satu nilai ke apa kan? Salah lah. Dia nak cari nilai H. So kita tengok Fx sama dengan Hx tambah 1. So tadi kita dapat nilai apa? Kita ada sini. F2 sama dengan 3. Ini adalah kita punya objek, right? Ini adalah image. Okay, sekarang ni ini adalah objek. Kita gantilah. Ganti dan nilai X dengan apa? Gantikan nilai X dengan nombor 2. So ini adalah kalau F2. Kalau ini F2, so makna kaya kaji di darab 2 tambah 1. Akan ganti dengan 2 lah. Lepas tu F2 sama dengan berapa? F2 sama dengan 3. So makna 2H tambah 1 sama dengan 3. So apakah H anda? H sama dengan 2H sama dengan 3 tolak 1. 2H sama dengan 2. H sama dengan 1. Okey, itu sahaja untuk bahagian pertama. Belum lagi. Kita dapat cari H saja, belum dapat lagi cari K. K pula adalah kubahan. GFX sama dengan KX tambah 3. So tadi kita ada maklum apa? Kita ada ini, GF2 sama dengan 7. Betul? So kita gantikan ini dengan 2. Okey? Kalau GF2, mana akan jadi 2K tambah 3. Segala yang ada X akan ganti dengan nilai 2 lah. Okey? So ini pun sama, tadi kita ganti ini 2, ini jadi pun 2. Nampak apa yang cikgu highlight? So kita tadi tengok GF2 sama dengan berapa? GF2 sama dengan 7. So kita samakan lah. 2K tambah 3 sama dengan 7. 2K sama dengan 7 tolak 3. So 2K sama dengan 4. K sama dengan 2. So itulah dapatlah nilai H dengan 1. K dengan 2. So ni 3 markah je. Ini 3 markah je guna macam mana bagi 3 markah tu. Inilah senangnya. Ini terus saja dia bagi N1. Ini tak ada langkah kerja tak apa. Dia terus bagi N1. Sebab dia ganti terus saja. Ini sebab dia kenapa ada 2 markah sebab dia gubahan. Dia nak pelajar tahu bahawa GF2 sama dengan 7. Okey, sekiranya kamu boleh comparekan nilai iaitu 2K tambah 3 sama dengan 7, kamu akan dapat 1 markah dekat sana. Okey, lepas tu dapat lagi selesaikan persamaan tersebut, dapat lagi 1 N1 iaitu 3 markah di sini. Okey, so cikgu harap lain kali lagi kalau diberi gambar rajasa begini ya, arrow diagram, ingat ini adalah GFX. Ini adalah objek, ini adalah image. Ini objek image. Okey? Kalau dia punya arrow diagram terbalik pun pun sama je. Tengok dia punya anak panah. Daripada ini ke sini, ini anak panah dia kan? Kiri ke kanan kan? So yang anak panah yang sampai itu adalah dipetakan, itu adalah kamu punya image. Okey? Yang tempat mula tu adalah objek. So jangan risau sangat gambar raja tu macam mana. Sekarang ni sebab kamu tak faham konsep macam mana nak baca gambar raja sebegini. Dah lupa kan? Cikgu pernah ngajar kan? Tapi nampak semuanya sudah lupa. Tak pernah jawab. Padahalnya senang saja soalan ni 3 markah ya. Okey? Untuk B pula. B tu susah sikit. Sebab kenapa kata susah sikit? Sebab dia nak cari GX. Kalau nak cari HX tu mudah. Kamu terus ganti masuk sahaja fungsi diberikan. Tetapi sekarang diberi HX, nak cari GX. Makna dia nak cari fungsi luar ini. Okey, dia nak cari fungsi luar. Okey, tapi fungsi dalam telah diberikan. So kalau cari fungsi luar, ingat guna seperti kamu mencari fungsi sungsangan. Itu let Y tu. Okey, buat seperti let Y. Apa mana satu yang let Y? Let Y untuk fungsi ini. Okey, guna cara macam kita buat fungsi sungsangan. Cikgu buat ke sini lah. Tak muat dah. Okey, cuba kat bawah. Harap-harap muat. Okey, so kita di fungsi ini ya. Ini ya, 2 ni ya. Kita nak dapatkan GX. Okey, fungsi HX diberikan. Kita let Y untuk fungsi dalam tu. So sekarang ni nak cari fungsi yang luar ni. Okey, so kita let Y sama dengan 2X tambah 1. Okey, dah let Y. Seperti kamu cari fungsi sungsangan tu, kita tukar perkara rumus. Okey,
Ini Y dalam sebutan X. Kita tukar X dalam sebutan Y. Okay. So maka akan jadi 2X sama dengan Y tolak 1. So X akan sama dengan Y tolak 1 bahagi dengan 2. Tapi X perkara rumus sepatutnya di sebelah kiri. Okay. Since di sebelah kanan kita tulis balik aja. X sama dengan Y tolak 1 bagi 2. So ini adalah dia punya X. Sekarang GHX diberikan 4X kuasa 2 tambah 4X tolak 3. Sekarang ni X adalah Y tolak 1 bahagi 2. So kita nak dapatkan GX. Kita nak GX kan? So X tu akan gantikan semua dengan ini. Akan digantikan dengan ini X. Okay, kita gantikan. So 4 dalam kurungan Y tolak 1 bagi 2 kuasa 2 tambah dengan 4 Y tolak 1 bagi 2 tolak dengan 3. Okey, lepas tu kembangkan. Okey, kembangkan satu-satu. Mungkin ada yang tak pandai kan. Sebab lepas tu terutama yang ini. Jangan kata oh cikgu ni boleh potong. Okey, ini boleh potong. Ini memang boleh potong, ni boleh potong. Jadi tinggal 2. Tetapi kalau ini jangan lupa ini kalau ini potong tu, ini bukan tinggal 1, ini masih lagi tinggal 2. Sebab kenapa dia kuasa 2? Y tolak 1 per 2 bagi kuasa 2, sepatutnya akan jadi Y tambah 1 kuasa 2 bahagi dengan 4. Kalau dia potong macam tu dah salah lah kan? So akan menjadi macam mana? Kalau potong sudah jadi 1 lah. Sudah jadi 1 Kalau potong macam ni dah salah. Nampak tak? Ini dia bagi 2. Ini 4. So 2 kuasa 2 adalah 4. So potong-potong terus. Ini akan jadi Y tolak 1 kuasa 2 tambah dengan 2Y tolak 1 tolak 3. Okay, kita expand lah. Y square minus 2Y plus 1 plus 2Y minus 2 minus 3. Expand satu-satu. Y tolak 1 kalau tak pandai tak apa. Boleh buat slow-slow. Y tolak 1. Y tolak 1. Ini darab. Y kuasa 2 tolak Y tambah 1. Maka kita dapat Y kuasa 2 tolak 2Y tambah 1 untuk yang ini. Yang depan ni. Okay, nampak macam dapat tu Lepas tu ini 2Y. Ini dapat, ni dah masuk 2Y negatif 2. So permudahkan, cikgu kena laju sikit dah sebab cikgu orang tengok masa dah dapat 943 dah baru pergi soalan kedua. So cari kawan dia lah. Y kuasa 2 tak ada kawan, memang Y kuasa 2 kena tulis balik. Okay, lepas tu tolak 2Y tambah 2Y sudah hilang kan? Ni sudah tak ada. Betul tak? Okay. So tinggal apa? Tambah 1 tolak 2 tolak 3. So akan jadi tolak 4. Sebab ini G sebenarnya ini adalah nak cari GX kan. So kita kena tulis balik. Oh tak muat dah bawah ni. So ini tulis balik So kita nak X tu ini kita tukar balik. GX akan sama dengan X kuasa 2 tolak 4. Sebenarnya ini kenapa I tak sebenarnya ini boleh buat bukan buat X. Sepatutnya ini nak letak Y sebab dalam tu adalah Y. GY. Okay, ini baru tepat. Ini GY ini baru betul. Sebab dia punya sebutan ada ataupun dia punya anu adalah Y dia punya kat sini. Ini adalah Y So ini kita buat GY. Sekarang kita nak GX kita hanya tukarkan dalam X. So jawapan akhir adalah X kuasa 2 tolak 4. So macam mana dapat? Maka kalau kamu boleh buat di sini ini K1. Okay. Ini K1. Lepas tu kamu kalau boleh let Y ni sini pun ada K1. K1 maka lagi di sini. N1. Jawapan akhir ni. X kuasa 2 tolak 4. Okay. So jumlah 3 tu 6 markah. Okay. So ini adalah soalan ke-8. Semua boleh ikut ke? Ataupun cikgu pergi terlalu laju? Is that alright everyone? You know how to get this or not? Y minus 1 square. Boleh Sebab cikgu dari tak bagi tahu X 2 kuasa 2 adalah 4 So 4 dia dah potong. Okay? 4 bagi 4 1. Okay. So teruskan kepada yang 9. Sebelum kita selesaikan soalan 9, tahu tak soalan 9 ini tajuk mana? Tajuk apa? Mohon respon. Tajuk apa? Kalisa, tajuk apa ni? Tajuk untuk ni. Nak cari dia punya nilai X dan Y. Ni tajuk apa? Bab 1 ke, bab 2 ke, bab 3 ke, bab 4 ke? Kalau ingat nama tu lebih baguslah. Kalisa, ada tak Kalisa? Tajuk apa? Tak tahu. Nak cari ruas, surface area, lepas tu dibagi apa? Semua sisi tu perimeter lah, semua sisi prisma. Tajuk apa soalan ni? Sebab kalau kenapa cikgu nak tanya tajuk ni, soalan ni tajuk mana? Kalau kamu tahu soalan itu adalah daripada tajuk mana, maka kamu lebih mudah nak fokus
rumus mana yang kamu boleh guna pakai ataupun cara apa yang kamu boleh guna untuk selesaikan soalan tersebut. Kalau kamu baca soalan pun tak boleh kena pasti soalan ni daripada tajuk mana. So macam mana kamu nak mula? Right not? Kalau macam tadi kata solution triangle, kamu tahu solution triangle? Okay, solution triangle ada berapa rumus yang telah diadakan dalam selain rumus. Okay, diberikan dalam selain boleh rujuk. Yang mana yang tak ada dalam selain rumus tu kamu kena hafal. Kalau kata tajuk itu adalah progressions. Mana satu yang progression yang kamu kena hafal di rumus. Okay, solution triangle. Tak juga. Tengok dia kata find the possible value of x and the corresponding values of y. Cari nilai X dan nilai-nilai Y yang mungkin. Bab 3 apa Elisa? Bab 3 dah tajuk apa? Bab 3 tajuk apa? Bab 2 pula Arwin. Bab 2 tu apa? Tajuk apa? Ada buku teks semua dah bagi balik kan? So tak ingat dah bab mana. Tapi tajuk mana pun tak ingat dah. Ini kita apa? Persamaan apa? Kita kena selesaikan dengan menggunakan persamaan kan? System of equation. Dia kata persamaan, Elisa bagi tahu system of equations. Tapi ini sistem equation yang melibatkan berapa persamaan. Kamu belajar sistem equation ada dua jenis kan? Ini berapa persamaan? How many equation of this you can form? The first one is say that sum of the all edges of the prism is 66. Mana semua sisi ini, panjang sisi adalah 66. Maklumat yang pertama. Semua sisi 66. Dan jumlah luas permukaan ialah 192. So ada berapa persamaan yang boleh kamu bentuk berdasarkan gambar raja diberikan? 2 lah kan? Kita ada 2 persamaan, kita selesaikan 2 persamaan serentak. Okey? Kalau 3 tu, kita guna 3 lah. 3 yang X, Y, Z. Kalau 3. Ini 2 sahaja. So ini 2 sahaja, kita tengok yang pertama dulu. Semua sisi prisma itu ialah 66. Maknanya kita kena cari semua sisi ini. Semua ini. Kita kena tahu semua ini. Jumlahkan semua ini adalah sama dengan 66. So apakah panjang SU? Apakah panjang untuk SU? Ini 3X, ini 4X. So ini berapa X? 5X lah. Segitiga bersudut tegak kan, theorem Pythagoras, 3, 4, 5. Okay, if normal theorem Pythagoras, the line is 3 and 4 and 5, right? Now with 3X, 4X. So ini adalah 5X. So atas ni pun 5X lah. Ini Y di sini. Y di sini. Ini pun Y lah. Ini pun Y. Benda yang sama. So, kamu boleh buat ini Y juga. So, sekarang ni semua, ini atas tu berapa? Ini 4X, atas ni 4X, ini adalah 3. So, sekarang ni dia nak kamu bentuk persamaan semua sisi prisma. So, ada kita dari berdasarkan gambar raja, kita ada berapa X? Berapa 3X? Berapa 3X? Kita tengok 3X dulu. 3X, okay, ini 3X. Berapa? Ada 2, right? So, buatlah 2, tanah merah. Ada 2 3X. Tambah dengan berapa? Lepas tu, tengok pula 4X ada berapa? Ini 4X, ini 4X. Betul tak? 2 4X. So, kita buat lagi 2. Tambah dengan 2 4X. Okay, 5X berapa? 5X pun ada 2 kan? Ini 5, 5. Okay, ada 2 5X juga. 2 5X. Last tu ada berapa Y? Ada berapa Y? 3. Ya, ada 3Y. Okay. Ada lah orang jawab saya. So, tengok ni 1Y, 2Y. 3Y. So, tambahlah 3Y. Sama dengan berapa? Jumlah semua panjang sini sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Sama dengan 66. Yes. So, kita selesaikan ni ataupun kita permudahkan ni. So, ini akan jadi 6X tambah 8X tambah 10X tambah lagi 3Y sama dengan 66. Boleh lagi permudahkan, jumlahkan semua X. Kita dapat 6 tambah 8, 14 tambah 10, 24X. Tambah 3Y sama dengan 66. Okay. So ini dah ada satu persamaan dah. Tapi dia tengok dia nilai 24, 3 dan 66 tu nilai besar kan. Kita boleh kecilkan dengan dia. Setiap satu bahagi dengan 3. Kita bahagi 3 setiap satu. Ini akan jadi 24 bagi 3 adalah 8. Tambah Y sama dengan 22. Kita kecilkan ni lah. Supaya nanti kamu ganti masuk dalam persamaan tu akan nampak lebih mudah. Sebab nilai tu kecil. Kalau nilai besar tu susah sikit kan. Okay, ini persamaan satu yang kamu dah boleh bentuk. Okay, lepas tu persamaan yang kedua. Persamaan kedua adalah mana tu? Kita punya surface area. Surface area bukan luas, bukan isi padu. Ini luas permukaan. Kalau luas permukaan ini adalah bentuk apa? Prisma kan? So ada berapa muka prisma ni? Ada berapa muka? Kita ada atas, kita ada bawah kan? Tepi lagi.
Lepas tu tepi lagi. So ada berapa muka Prisma? Ada berapa permukaan? Kita 5 kena ke? cari luas untuk setiap. Berapa Nurin? 5. 5. Okey, tetapi adakah semua 5 permukaan tu adalah dia punya luas permukaan ada sama tak? Sama ke tak? Tak. Kalau permukaan atas tu dengan bawah tu permukaan dia sama tak? Atas dan bawah? Sama. Sama. Okey, kalau sama tu kita ada 2 lah kan? 2 permukaan. So kita 2 lah. So kita cari, okey, luas permukaan untuk atas bawah tu adalah bentuk apa? Ni. Segitiga. Ya, segitiga. So kita ambil lah luas segitiga. Setengah kali tapak kali tinggi. So ini 2 setengah kali tapak adalah 4x, tinggi adalah 3x. Ini boleh faham? So ini kita dah cari atas dengan bawah dah. Dah dua permukaan dah. Dia pun luas permukaan dah. Okey, sekarang kita nak cari lagi yang permukaan yang lain. Contohnya yang tepi ni, yang sisi tu. Ni berapa? Sebab ini sisi 4 kan? Kalau sisi 4 luas permukaan dia adalah panjang kali lebar saja kan? So apa darab apa? 3x kali dengan y lah kan? Betul? Ini kan 3x, ini y kan tinggi dia? Betul tak? So 3x, y. Okey, dah satu lagi dah dapat. Okey, yang depan ni. Yang ni, muka depan ni. Yang hijau ni. Panjang kali lebar. Berapa? Tambah lagi berapa? Tinggi dia y kan? Panjang dia adalah 4x kan? So 4xy, yes Arwin. Tambah 4xy. Okey, lagi satu muka mana? Muka kat belakang tu. Muka kat belakang tu dia punya panjang tu berapa? Panjang 5x, tinggi adalah y. So adalah 5xy tambah 5xy. Okey, so ada jumlah berapa permukaan? Ni 2, 3, 4, 5. Okey, setiap permukaan punya luas kita dah cari. Jumlah dia sama dengan berapa? 192. Ini diberikan dalam soalan ni 192 kan? So kita selesaikanlah. Buat satu-satu. Ini boleh potong kan? So 4x kali dengan 3x jadi 12x kuasa 2. Ini pula tengok ni 3xy, 4xy, 5xy. So ada berapa xy? Ada 12xy, betul? Sama dengan 192. Ini boleh kecilkanlah kan? Sebab 12 kan? Setiap satu ni bahagi dengan 12 ha? So x kuasa 2 tambah xy sama dengan 16. So sebenarnya kita dah ada 2 persamaan. 1 dengan 2. Okey. Kalau kita guna cara penghapusan okey ke? Untuk selesaikan persamaan, kita sama ada menggunakan kaedah penghapusan ataupun kaedah gantian. Betul tak? Tapi kalau ini 2 persamaan ni boleh tak guna kaedah penghapusan? Kalau nak boleh. Kamu kena kali ini dengan y right. Darab sini dengan x. Untuk dapatkan xy. Kalau tak nak guna cara penghapusan, kamu boleh guna cara gantian pun boleh. Kalau gantian, kita mesti ada ambil salah satu subjek masukkan. Kalau nak mudah sebenarnya kita boleh ubahkan ini. Perkara rumus ni. Y sama dengan 22 tolak 8x. Jadikan dia perkara rumus y. Lepas tu ganti masuk dalam persamaan yang kedua. Cikgu cuba guna cara gantian. So maknanya ini akan jadi x kuasa 2 tambah dengan x darab dengan 22 tolak 8x sama dengan 16. So kita kembang 22x tolak 8x kuasa 2 tolak 16 sama dengan 0. So pemudahkan. So kita nampak ini negatif 7x kuasa 2 tambah 22x tolak 16 sama dengan 0. So ini adalah persamaan kuadratik. So kuadratik kamu boleh selesaikan dengan menggunakan sama ada pemfaktoran ataupun menggunakan formula yang x sama dengan negatif b tambah tolak square root b square minus 4ac tu. Okey, itu mencari punca tu. Okey. Lepas tu ini sebab persamaan kuadratik tu kalau boleh jadikan dia punya a tu adalah positif. Saya tak nak dia a tu negatif sebab nanti saya nak buat pemfaktoran, nak buat kurungan tu susah. Okey. Kamu boleh ubahkan dia dalam bentuk yang lebih cantik. Yang di mana 7x kuasa 2 tolak 22x tambah 16 sama dengan 0. Sebab kita nak positifkan dia. Kalau kita nak positifkan ini, tolak kali tambah, ini tambah kali tolak. Tolak jadi tambah sama 0. Okey. Lepas tu tekan kalkulator lah. Mod 2 kali. Tengok kamu dapat berapa. Sekiranya kamu dapat perpuluhan, makna kamu mesti gunakan rumus ini. Mesti guna ini. 4AC ya. Okey, bagi 2A. Kalau nak guna ini terus pun boleh. Okey, tak ada masalah. A tu adalah 7, B negatif 22, C adalah 16. Tapi kalau nak guna cuba yang tekan kalkulator 3 kali tu, mod tu, cuba bagi saya. Apakah X yang kamu dapat? Tekan kalkulator anda.
X dapat berapa? Jadi kita cubakan sampai 10. Kena sekali lagi 5 soalan lagi. Dapat perpuluhan. Betul ke? Tapi you cuba kalau tekan perpuluhan, you cuba tekan balik ABC tu. Kamu boleh tak tukar dalam pecahan? Pecahan yang cantik perpuluhan tu. Kalau perpuluhan tu boleh dapat pecahan, boleh juga buat dalam perfaktoran, tak ada masalah. Kamu dapat perpuluhan satu lagi nombor bulat kan, betul tak? 1/7. Betul ke? 1/7. 7 negatif 22 dengan 16. Ikutkan cikgu dapat X2 dengan 8/7. Siapa dapat ni? Aliyah Husna. Yes, okay. 2 dengan 8/7 sepatutnya. So kamu tulis kalau positif, ini adalah X tolak 2. Okay, 8/7 nak tulis dalam kurungan tu, ingat dia punya penyebut di depan. Okay, pengangka kat belakang. So ini tolak juga, ini 7X tolak 8. Okay, so ingat yang bawah tu ada depan, yang atas tu kat belakang. Okay, kalau dapat positif adalah negatif lah dalam kurungan. So kamu akan dapat ini. Kamu sebenarnya boleh, ini jawapan dia, tapi kamu mesti buat dalam pemfaktoran sebab itu adalah langkah kerja. Langkah kerja ya. Jangan terus tanpa line ini terus kepada ini tu tak boleh sebab nak tengok kamu tahu tak macam mana nak buat pemfaktoran walaupun tahu dan boleh menggunakan calculator kan. So ini langkah kerja tu kena tunjuk juga, jangan terus kepada X tolak sama dengan 2. So tengok kalau X sama dengan 2 dengan X sama dengan 8/7. Okey, selain tu kamu dapat X, kamu kena cari Y lagi kan. So dapat X bukan dibalik lah. X sama 2, Y sama dengan 22 tolak 8 kali dengan 2. So Y sama dengan 6. Satu lagi apabila X adalah berapa? X sama dengan 8/7, Y sama dengan 22 tolak 8 darab dengan 8/7. So Y akan dapat 9. So tetapi adakah dua-dua jawapan ni boleh digunakan ataupun salah satu saja? Pecahan boleh diterima tak? Kalau kamu tengok balik, kalau pecahan tu tak ada masalah kan? Masih lagi boleh. So maka jawapan akhir kamu kalau X, dia kata sepadankan X, the possible value of X and Y. So there must be 2 value of X and 2 value of Y. So when your X is 2, your Y is 6. When your X is equal to 8/7, your Y is equal to, jangan berapa? 90/7. So this is your last answer. Okay? Kalau X 2, Y 6. Dengan kombinasi macam ini, baru kamu boleh dapat dia punya surface area 192. Okay? So itu caranya nak selesaikan soalan ni. Okay? 6 markah ya. 6 markah dapat ke mana cikgu? 6 markah dapat di sinilah. Kalau kamu boleh tuliskan persamaan pertama sini, mana-mana satu mana-mana ini ataupun ini, berarti boleh dapat 1 markah. Persamaan kedua boleh tuliskan pun dapat 1 markah. Lepas tu sama ada kamu menggunakan cara gantian ataupun nak penghapusan, maknanya kena nampak ni ganti masuk. This one substitution method. Okay? So this is another 1 mark here. Okay? Kalau guna cara penghapusan, kamu kena darab X. So ini akan jadi 8X kuasa 2 tambah XY sama dengan 22X. Akan jadi macam ni. Nanti baru kamu buat penghapusan. Boleh juga akan dapat jawapan yang sama. Okay? Nanti kalau sempat nanti kamu balik, lepas ni kamu cuba guna cara penghapusan. Okay? Tengok dapat jawapan yang sama ataupun tidak. Okay, 2 markah lagi kat mana? 3 markah saja kan? 1, 2, 3. So 1 markah lagi di sini, pemfaktoran. Boleh faktorkan dapat 1. Okey, dapat pasangan ni dengan betul N1, dapat Y dulu nilai Y dengan betul N1 lagi. So jumlahnya 6 markah. So ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Maknanya mesti ada K, mesti ada langkah kerja kamu baru dapat N. Kalau langkah kerja tak ada, kamu tak akan dapat jawapan. Walaupun jawapan betul, langkah kerja tak ada, kamu kosong markah tak dapat markah mesti kena ada tunjuk langkah kerja. Setakat ni boleh ke? So soalan macam ni tu kamu kena faham soalan walaupun panjang kan. So kamu kena relate kan. Semua sisi sebenarnya adalah mencari, itu adalah perimeter lah. So kamu kena jumlahkan semua panjang sisi untuk gambar rajah. Lepas satu lagi cari luas permukaan. Cikgu nak tengok masa kamu buat tu ada yang terus buat setengah kali tapak kali tinggi, lebih kurang macam tu lah. Soalan-soalan kamu tak tahu sebab kamu tak tahu nak tuliskan persamaan. So kamu tak boleh selesaikan. Kalau diberi persamaan mungkin kamu boleh selesaikan teruskan. So itulah soalan kesukaran tu untuk tajuk ini ya. Okay, system of equations. So yang pandai kena pandai buat persamaan. Okay, soalan ke-10.
Okay, last. Ini soalan ni sebenarnya hari tu kita pernah bincang dalam kelas dah. Kalau siapa yang ada datang ke sekolah sebelum cuti sekolah, masa kita cikgu suruh buat hukum linear kan. Sebenarnya ini soalan lebih kurang sama dengan soalan dalam modul yang cikgu pakai dalam kelas tu hari tu. Okay. Tajuk ni, tajuk apa? Tajuk apa soalan ni? Linear law. Yes, linear law. Mungkin Nurin dah okey sikit ke dengan linear law kan? Sebab itu dia 2-3 kali sebelum cuti tu dia setiap kali ada pergi sekolah kan, kita buat graph, kita buat soalan linear law paper 1 kan. So Nurin, kita nak log Y dalam sebutan log X. Boleh tuliskan dia punya persamaan ke tak? Ingat persamaan garis lurus, Y sama dengan MX tambah C. So kalau kita nak bentuk persamaan, apa yang kita perlukan? Kita perlu kena ada apa? Ada M tak? Ada C tak? Macam mana dapatkan M? Sebenarnya ini adalah pintasan kan. Pintasan ni 3 dengan 6. Intercept of X and Y. To get the gradient, you have to remember the gradient formula. What's the gradient of the formula? Gradient? Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Harap-harap semua dah ingat lah. Ini tak ada dalam senarai rumus lah. Sebab ini adalah bentuk pintasan, intercept form. Actually, there is another formula which is M negative Y intercept over X intercept. Okay, this is a shortcut way lah to get the gradient. Okay, if you are given intercept Y and intercept X. Semua ni kamu dah belajar masa tingkatan 2 lah, gradient lah. Saya pun baru semalam mengajar anak saya yang tingkatan 2. Memang belajar gradient tingkatan 2. Ketika 3 kamu belajar persamaan garis lurus. Kalau cikgu tak silap lah. Sebab cikgu tak mengajar form 3 punya maths lah. So, cikgu tak tahu dia rasa persamaan garis lurus tu form 3 lah. Okay. So sekarang ni log Y dalam sebutan log X. Kita tengok dia punya paksi dah log Y dengan log X. So kita punya Y dan X sebenarnya dah ada. So yang tak ada itu adalah M dengan C sahaja. So berdasarkan gambar rajak ini, apakah C dia? Apakah M dia? Kamu kena carilah. M tu boleh kena kira. Tapi C tu kita tengok terus kan. Pindasan Y. 3. Okay. So kalau juga kata ni formula M negative Y intercept over X intercept. So negatif 3/6 iaitu F negatif 1/2. So sebenarnya kamu dah tahu ini adalah garisan ke bawah, condong ke bawah. Gradient mesti negatif. Kalau kamu dapat negatif, gradient tu positif, maknanya kamu mesti bersalah lah persamaan. Okay. So tengok bentuk Y sama MX tambah C. Y adalah log Y. So kita buatlah log Y asal 10 M kamu dah dapat setengah. Okay, X kamu adalah log X. Di sini, log X tambah 3. Itu sahaja. Dah dapat terus 2 markah dah. Ini macam ni saja. Okay, so macam mana dapat 2 markah tu? Cikgu kena satu line ni kenapa boleh dapat 2 markah? Di 1 markah, kalau kamu boleh cari ini, dah dapat 1. Okay, so ini, dia bukan bagi K1, dia terus bagi N. Sebab ini adalah jawapan. Ada gradient. So ini adalah N1 di sini. Ini lagi N1. So 2 markah untuk bahagian A. Okay. So bahagian B masih lagi graf yang sama. Hanya dia nak tukar dia punya X dalam sebutan Y sahaja. Okay. Kalau X dalam sebutan makna kita kekal menggunakan persamaan yang sama iaitu log asal 10Y sama dengan ini ya. Tetapi sekarang kita nak ubah sikit. Kita nak ubahkan hanya XY sahaja. Kita tak nak log. So kita nak buangkan log. So kita nak buangkan log tu kita mesti kumpulkan log di sebelah. Okay, sebelah kiri ada log kan, sebelah kanan ada log. Kita hanya jadikan log sebelah je. Yang sebelah kanan tu mesti nilai. So, I bawa ke sebelah kiri. Okay, bawa ke sebelah kiri log Y tambah setengah log X sama dengan, kita nak kumpulkan log sebab kita nak hapuskan kita punya log. Okay, so sekarang kalau kita nak hapuskan log, ini depan ni ingat dah kita punya law of logarithm. Kalau dia punya bawah tu, kalau kita nak kena bawa naik. Betul tak? Ini akan jadi log asal 10X kuasa setengah. Ini log asal 10Y. Ini sama dengan 3. Okey, ini hukum log ah. Kena okey, satu lagi hukum log tidak diberikan rumus ah. Nak cikgu nak rewind balik, ingat kembali ya. So kamu kena hafal. Okey, darab adalah tambah, bahagi adalah tolak. Okey, lepas tu kuasa adalah pindah ke depan jadi darab. Okey, kalau depan tu bawa atas jadi kuasa. So sekarang ni I tengok ni tambah. Okey, tambah tu adalah apa? Darab lah kan? So darab ini adalah X setengah Y lah. Cuba macam ni. Ini faham lah macam mana kenapa boleh dapat ini ya. X kuasa setengah Y atau Y kuasa X kuasa setengah boleh. Okey. Sekarang saya nak buangkan log. So log bawa sana. So ikan ini akan jadi 10 kuasa 3. Asas 10. So akan di bawah. Nilai 3 akan up
akan jadi kuasa. So ini adalah X 1 per 2 Y. Soalan kata nak X dalam sebutan Y. Okay. So maknanya ini adalah, ini darab kan. So X setengah ini akan jadi 1000 per Y. Darab Y kan. 1000 per Y. Tetapi ini adalah kuasa setengah. So kuasa setengah tu macam mana? Sorry, dia nak Y dalam sebutan X kan, X dalam sebutan Y. X dalam sebutan Y, betul. X dalam sebutan Y. So macam mana? Ataupun macam ni, kita nak X dalam sebutan Y kan. So kita nak kuasa, sebenarnya kalau X kuasa setengah adalah apa? Punca kuasa 2. Punca, ini adalah X kuasa setengah adalah punca kuasa 2X. Okay? Kalau dia sebelah kiri adalah punca kuasa 2, kau bawa ke sebelah kanan akan jadi apa? Akan jadi kuasa 2 lah. Betul tak? So ini akan jadi X 1 per 2 sama, I bawa sini ya. Cuba bawa sini, tak muat dah. Kalau saya nak X sahaja, yang ini bawa sana akan jadi kuasa. So akan jadi 1000 per Y kuasa 2. So X sama dengan 1000. Kuasa 2 ada berapa kosong lah? Ada 6, ada sekali dia 6 kosong lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi dengan Y kuasa 2. Okay? Itulah jawapannya. Ataupun, kalau kamu buat macam ni pun betul. 10 kuasa 6 bahagi dengan Y kuasa 2. Ini pun diterima. Boleh juga diterima. So ini adalah X dalam sebutan Y. Kalau kamu buat sampai sini sahaja tak dapat maka penuh lah. Sebab nampak tak ada lagi kuasa setengah tu. So kuasa setengah tu jika ini adalah, ingat, sentiasa ingat kuasa setengah adalah punca kuasa 2X. Kalau kuasa 1 per 3 adalah punca kuasa 3. Kalau kita nak pindah tu, kalau punca pindah sana akan jadi kuasa, punca kuasa 2 akan jadi kuasa. So kita dah selesai. Untuk bahagian yang kedua juga adalah 3 markah. So 3 markah kat mana? Kita kalau kamu boleh tulis kat sini, boleh dapatkan yang ini. Boleh tuliskan dalam bentuk ni, kita dapat K1. Mana cikgu tengok So ini dah dapat K1. Ini masih lagi dapat lah, tapi tak dapat markah penuh lagi. Okey. Ini adalah N1 ataupun ini adalah K1. Okey. Jumlahnya 3 markah. So ini bahagian B sahaja X dalam sebutan Y. Okey. Dia kata nilai Y jika log X adalah sama dengan 2. Ini mudah aja. Ini ramai boleh buat. Ini cikgu tak muat dah cikgu tulis kat sini ya. Tadi yang asal tu dia punya adalah log 10Y. Guna hitam. Log 10Y sama asal 10Y ya. Sama dengan negatif setengah M dia setengah kan. Log asal 10X tambah dengan 3. Sekarang ni soalan dia kata apa? Dia kata sekiranya log asas 10X adalah 2. So makna ini adalah ganti dengan 2. Dia kata ini adalah 2. Okey, so kita teruskan aje lah. Okey, so ini potong-potong, ini negatif 1 tambah 3. So ini adalah 2. Tapi ini asas 10 ya. Okey, soalan nak apa? Dia nak Y kan? Soalan nak nilai Y. Tengok. The value of Y. Nak cari nilai Y ya. Bukan nak cari nilai log Y. Maka ini tak selesai lagi. Kita nak Y. So asas 10 bawa kanan akan jadi asas. Ini bawa naik atas. So Y adalah sama dengan 100. So ini dapatlah markah. Untuk ni 1 markah je kan untuk soalan ni. Sebab dia nak tahu kamu ganti lepas tu pindah tu saja. So ini hanya 1 markah sahaja. So maknanya jawapan betul-betul lah. Jawapan salah-salah lah. Langkah kerja tu tak ada markah lah. Okay, kalau ini macam ini. So ini adalah soalan yang ke-10 untuk linear law. Okay, seterusnya soalan 11. Okay. Soalan 11 ni adalah soalan apa? Siapa tahu? Cikgu nak berhenti dah soalan 10 sampai 10 aja. Tapi ada lagi berapa soalan? Ada 5 soalan lagi. 11 sampai 15 kan? Ada 5 soalan lagi. So cikgu berhenti dekat soalan 11. So minggu depan Sabtu kita sambung lagi lah.